Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang dimiliki Allah sekalian. Alhamdulillah syukur pada Allah SWT kerana Allah beri kesempatan kepada kita pada malam ni untuk bertemu lagi dalam kuliah tafsir kita. Dan kita sedang mentadabbur ayat ke-30 hingga 31 iaitu ayat yang penghabisan daripada surah Al-Insan. Bagi tuan-tuan muslim-muslimat yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid ke-10 tafsir surah Al-Insan. Muka surat 220 lebih ke atas Iaitu kita berada pada ayat 30 dan ayat 31 di surah yang mulia yang dicintai oleh Nabi SAW yang baginda bacakan ini setiap pagi Jumaat bersama dengan surah Sajdah. Baik, moga tuan-tuan dah ready dengan tafsir masing-masing. Lihat ayat 30 hingga 31 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Inna Allah kana aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Sadaqallahul azim. Dan kamu tidak mengkehendaki kecuali bila dikehendaki oleh Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya, dan orang-orang yang zalim dia telah siapkan buat mereka siksa yang pedih. Baik, ayat ke-29 semalam kita ada bincangkan. Allah telah menjelaskan. Kita flashback balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadhihi tadhkirah wa man syaa'a attakhaza ila rabbih sabila. Sungguhnya ini merupakan satu peringatan, maka barang siapa yang mengkehendaki saya dia bersungguh-sungguh untuk mengambil peringatan tersebut menuju kepada Tuhannya. Kata para ulama tafsir, maksud tazkirah di sini adalah syariah. Maksudnya adalah Islam. Maksudnya adalah Al-Quran Al-Karim. Ya, Nurida Muhammad, Ustazah Nurilis, baik tafsir muka surat 228 hingga 232. Terima kasih Ustazah Ummu Fatih. Baik, jadi Abdul Syukur Yusof, Fiza Ismail, barakallahu fikum. Jangan lupa share video ni pada teman-teman kita yang lain. Ayat ini kalau kita perhatikan ada kaitan dengan ayat yang mula-mula dahulu bila Allah telah menceritakan hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi ini satu bentuk jinas perkataan mazkur dengan tazkirah, iaitu mempunyai root yang sama, iaitu zal kafra. Andai manusia tidak mahu dia itu luput dari ingatan orang lain, orang ramai, maka hendaklah dia hidup sebagai seorang muslim. Dia hidup memanfaatkan orang lain. Kerana Nabi SAW menyatakan khairukum anfa'ukum linnas. Orang paling baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Ada orang yang Allah takdirkan dia untuk menjadi doktor. Maka dia berkhidmat, memberi kepada manusia rawatan, memberi kepada mereka perubatan, memberi kepada mereka layanan yang baik, maka orang ini akan memasuki syurga dalam akhlaknya kepada manusia. Ada orang yang Allah jadikan dia mungkin seorang tentera, ada orang Allah jadikan sebagai polis, ada orang jadikan sebagai pemimpin, ahli politik dan sebagainya. Yang penting apa yang kita lihat, kita jangan berpisah daripada Al-Quran Al-Karim. Jangan mengabaikan huda, hidayah, hadiul Quran, petunjuk yang dibawakan oleh Quran. Jadi dalam ayat ini ia merupakan satu peringatan kepada manusia supaya jangan lalai, jangan alpa. Saya tertarik dengan satu hujah, satu huraian yang dikemukakan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Jazairi dan tafsirnya. Ini juga satu tafsir yang menarik tuan-tuan namanya Aisarut Tafasir. Tunjuk sikit kat tuan-tuan. Inilah kitab namanya Aisarut Tafasir oleh ulama kurun ke-20 Al-Imam Abu Bakar Al-Jazairi rahmatullah alaihi. Ulama ni telah meninggal dunia Abu Bakar Al-Jazairi mengarang sebuah kitab tajuk Aisarut Tafasir, iaitu Aisarut Tafasir di Kalamillahil Kabir. Semudah-mudah tafsir untuk memahami kalam Allah yang mulia, kalam Allah yang maha agung. Memanglah selari dengan targetnya untuk mempermudahkan Al-Quran, maka Allah beri kepadanya idea yang ringkas, mudah untuk dihuraikan kepada manusia. Bila saya mengalami kesukaran untuk memahami ayat-ayat itu dalam konteks saya banyak rujuk tafsir Aisarut Tafasir oleh Syekh Al-Imam Abu Bakar Al-Jazairi. Beliau menjelaskan di sini, saya bacakan untuk tuan-tuan Inna hadhihi tazkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Hadhihi surah mau'izah tariqan ila ridha awalan thumma mujawaratuhu
fil malakut al-a'la thaniyan. ولما أعطى تعالى المشيئة قيدها بأن يشاء الله ذلك المطلوب أولا ومن هنا وجب الافتقار إلى الله تعالى بدعائه والضراعة إليه. Dalam hidup ini tuan-tuan, segala ketetapanlah ketetapan Allah. Kita hanya berusaha. Saya pernah cerita pada tuan-tuan tentang seorang sahabat Nabi yang sangat unggul, namanya Khalid Walid, yang dipanggil sebagai Saifullahil Maslul, wali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fuad barakallahu fikum Mazin Musa, bahawa sahabat Nabi yang mulia namanya Khalid Walid ini, Nabi telah memberikan kepadanya gelaran tokoh peperangan namanya Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Maka Khalid Walid berusaha bersungguh-sungguh untuk mati syahid. Akhirnya Khalid Walid mati di atas katil sahaja. Beliau berkata dengan penuh tawaduk, Khalid berusaha untuk mati syahid, tapi Allah pilih dia mati sebagaimana matinya seekor unta tua, mati di atas ranjang, mati di atas katil. Maka Allah tidak beri kepadanya kemuliaan mati syahid, kata beliau. Sedangkan Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghallahu manazila asyuhada wa in mata ala firashih. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim ini, Nabi telah menyatakan SAW, siapa yang meminta kepada Allah untuk mati syahid dengan bersungguh-sungguh, maka Allah akan beri kepadanya martabat asyuhada walaupun dia mati di atas katilnya. Kita semua meyakini bahawa Khalid Walid adalah seorang sahabat Nabi yang mereka ni dinilai sebagai fauqa thiqah, lebih tinggi daripada mana-mana manusia yang ada di dunia. Itulah martabat sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Khalid Walid berusaha untuk mati syahid, meminta kepada Allah pergi peperangan, memimpin ketua tentera, tapi Allah tidak pilih baginda, tidak pilih beliau untuk mati syahid. Sedangkan ada seorang yang saya nak cerita pada tuan-tuan, namanya Nu'man bin Muqarrin. Jangan dengar nama ni kan, Nu'man bin Muqarrin. Kita berkenalan lah tuan-tuan dengan kitab-kitab. Mudah-mudahan hidup kita ni bersama dengan panduan daripada Allah Taala, daripada Rasulullah SAW, daripada kitab-kitab para ulama yang menjadikan Islam itu begitu mulia, kerana ini namanya isnad. Al-isnanu minad din. Ilmu bukan dari kecipta sesiapa, bukan boleh dikarang melalui mimpi dan sebagainya. Al-ilmu ma qala haddatsana wa ma siwa zalika waswasus syayatini, kata al-Imam Syafi'i rahmatullah alaihi. Ilmu itu adalah yang ada padanya haddatsana. Haddatsana mana siapa yang bercerita pada kita, kepada siapa, daripada siapa, yang dipanggil sebagai isnad. Saya nak ajak tuan-tuan lah untuk menekuni bidang ilmu ini sebagai satu amanah. Bukan hearsay, dengar orang bercerita, dengar orang tu mimpi, dengar orang tu berkata, tak mana-mana dia ambil. Kita jadikan rujukan tuan-tuan ni daripada kitab-kitab muktabar. Kerana Abdullah bin Mubarak rahmatullah alaihi, ulama ahli sunnah yang terkemuka ini, sahabat baik Imam Malik ini, yang juga merupakan anak muridnya, Abdullah bin Mubarak, seringkali bila duduk umur masa dengan orang berkata, kalau begitu lebih aku tinggal kau, aku bersimbang dengan para sahabat, para ulama yang telah pergi. Bagaimana wahai Ibn Mubarak, aku baca karya mereka seolah aku sedang berkata-kata dengan mereka. Tuan-tuan, ni kitab Al-Isabah yang selalu saya tunjuk pada tuan-tuan. Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Ni kitab siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang juga mengarang kitab Fathul Bari yang saya cerita pada tuan-tuan. Ini jilid berapa? Jilid ke-6. Nama-nama sahabat yang bermula daripada mim sampai kepada ya. Jadi yang saya nak cerita pada tuan-tuan, nombornya pada malam ni nombor 8782. Namanya Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu anhu ardah. Sahabat Nabi ni tahu, ramai orang tak kenal. Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu anhu ardah. Beliau ni ketika masuk Islam membawa 200 orang daripada kabilah Muzainah jumpa dengan Nabi SAW. Orang muda, semangatnya, jati dirinya, kesungguhannya untuk belajar Islam, masuk Islam. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu memikirkan siapa nak pimpin tentera untuk melawan di Parsi, Nahawand. Ini adalah benteng terakhir Parsi. Kalau Nahawand jatuh, berarti koyak rabaklah empire Parsi yang luas itu. Nahawand ini mesti dipertahankan habis-habisan oleh maharaja-maharaja Parsi, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ketua-ketua, pemimpin politik, tentera dan sebagainya di Parsi, mereka akan jadi itu medan terakhir, mereka kena pertahankan. Kalau jatuh Nahawand, jatuhlah habislah empire Parsi yang dibangga-banggakan itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka Sayyidina Umar duduk istikharah, berfikir, mesyuarat dengan para sahabat di kalangan ulama, masyayikh, sahabat ni bincang siapa lah. Akhirnya Sayyidina Umar diberikan Allah Ta'ala ilham untuk pilih orang yang hebat ini, namanya Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu anhu ardah. Bila dipanggil Nu'man, wahai Nu'man, aku pilih engkau untuk jadi ketua tentera tempat yang penting ni, wahai Nu'man.
Maka Nu'man berkata, wahai Sayyidina Umar, kalau Amirul Mukminin pilih saya untuk mati syahid, jadi ketua medan peperangan, saya pergi. Tapi kalau pilih saya untuk jadi pengambil zakat, bab duit ni, saya minta maaf Sayyidina Umar, saya bagilah orang lain. Allah tawaduknya beliau. Kerana dengan duit ni orang boleh karam, tuan-tuan. Orang yang bergelar ahli agama pun boleh tenggelam kalau cerita bab duit ni, tuan-tuan. Duit, wanita, pangkat, ramailah boleh rosak binasa, tuan-tuan. Mohonlah kepada Allah perlindungan. Itu sebab antara doa Nabi kita SAW yang sering saya ijazahkan kepada tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang belum amalkan, tolong amalkan. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku minta kepada ketakwaan, hidayah, kemuliaan diri, kehormatan diri, dan juga kekayaan. Minta 4 perkara ni, tuan, antara doa yang paling banyak Nabi kita SAW amalkan. Baik tuan-tuan oleh Allah sekalian. Terima kasih Muhammad Asfani Ahmad. Ya betul, An-Nu'man bin Muqarrin. Betul-betul nama ni. Jarang orang dengar. Maka Sayyidina Umar kata radhiyallahu anhu, ni saya nak kaitkan bila tuan-tuan faham ayat ni. Ada kaitan dengan ayat ni saya nak cerita. Kita nak, belum tentu Allah nak. Allah nak, pasti itu akan berlaku walaupun kita tak nak. Itu yang saya nak maksudkan. Jadi langkah baiknya kita lihat, tinjau kehidupan para sahabat, kerana mereka lah contoh terbaik untuk kita ikuti. Maka contoh yang saya bawa pada tuan-tuan ini adalah Nu'man bin Muqarrin. Kerana ayat-ayat ini untuk pengetahuan tuan-tuan, seperti kata ramai para ulama, contohnya Al-Imam Mustafa Al-Maraghi, contohnya Al-Imam Al-Baghawi, contohnya Imam Asyuti, mana lagi kitab tafsir yang saya baca, contohnya pandangan oleh ulama Mu'tazilah sendiri seperti Imam Zamakhsyari. Ayat ini kalau kita perhatikan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ia merupakan satu perselisihan banyak berlaku di kalangan para ulama Islam. Dalam Islam ada banyak firqah, ada banyak seperti Mu'tazilah, ada seperti kumpulan yang dipanggil Jabariyah, Qadariyah. Ini golongan yang sesat. Dan golongan yang benar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan. Jadi ayat ke-30 ni kalau kita perhatikan 29, 30 ni ramai orang terperangkap, terutamanya orang yang berpandangan mengikut pandangan nafsunya sendiri, syahwatnya sendiri, yang tidak pandu kepada Quran, kepada hadis, kepada sunnah. Jadi ayat ini meletakkan ada 2 kehendak, kehendak manusia dan kehendak Allah. Ayat ini merupakan rujukan yang menetapkan adanya 2 perkara tersebut, sehingga tidaklah benar pandangan penganut faham Jabariyah. Jabariyah ni adalah fatalism lah, tuan-tuan. Fatal, pandangan fatal yang menyatakan bahawa manusia tidak memiliki sedikit pun kemampuan. Semuanya Jabariyah majbur, semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Qadariyah begitu juga, semuanya bergantung pada takdir, kita boleh buat apa. Manusia ini bagaikan kapas yang terbang ke kanan ke kiri, dia tidak mempunyai pilihan, dia seperti kapas ditiup angin. Ini pandangan Jabariyah, tuan-tuan. Ini boleh kata, ini golongan yang sesat, tuan-tuan. Jangan terikut dengan golongan ni, tuan-tuan. Pada hari ini macam-macam puak yang masuk dalam Facebook bercerita tentang Islam, ikut fikiran dia, ikut emosi dia, ikut syahwat dia, tak berpandu kepada lunas. Bila kita minta dia bertaubat, dia kata ikut sukalah, kau bagi pandangan, aku nak bagi pandangan juga. Dia tak tahu orang lain bagi pandangan berasaskan kepada universiti dia belajar, Universiti Al-Azhar, Universiti Jordan, Universiti Madinah, Universiti Islam Antarabangsa. Bahawa dia belajar benda ni semua bukan mengarut-ngarut, dia fikir, termenung, syaitan was-waskan kepada dia pandangan yang pelik-pelik. Tuan-tuan ni boleh Allah sekalian. Jadi pandangan Jabariyah ini mengatakan manusia ibarat kapas dia tiup angin, dia tidak memiliki pilihan, tak ada daya upaya langsung. Dan begitu juga tak tepat pandangan Mu'tazilah yang selalu kita ceritakan, tuan-tuan. Walaupun saya rujuk kepada tafsir Al-Imam Az-Zamakhsyari, kita ambil pandangan lughawinya, balaghinya memang tidak ada tafsir yang dapat menandingi pandangan balaghahnya yang hebat itu. Tapi pandangan Mu'tazilahnya kita tolak tepi, tuan-tuan. Kita ada akal untuk berfikir. Ini yang menjadi hujah di kalangan para ulama Islam. Kita ambil yang baik, yang buruk itu kita letak tepi. Moga Allah bagi kepada mereka keampunan. Kita melihat khidmat mereka, semangat mereka untuk Islam itu ada. Seperti yang diajar oleh Allah untuk kita doakan orang yang tidak, yang di kalangan Mu'tazilah ni. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami dan orang yang telah mendahului kami dalam keimanan, yang punya sumbangan kepada Islam, selain pada Jabariyah, Qadariyah yang sesat ni, tuan-tuan. Khawarij. Jadi kita melihat apa perkara yang baik yang diambil daripada pandangan Mu'tazilah ini seluruhnya. Moga Allah ampunkan mereka atas kesilapan mereka. Itu adalah doa kita untuk mereka, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Maka Mu'tazilah ini
mengatakan bahawa fahaman Mu'tazilah, manusia memiliki kebebasan memilih dan kekuasaan untuk membuat segala tindakannya. Manusia mencipta benda, membuat perkara-perkara yang buruk, bukan Allah yang buat. Jadi segala keburukan itu dinisbahkan kepada manusia dengan tujuan untuk menyucikan Allah SWT. Pandangan mereka baik. Tujuannya adalah untuk menyucikan Allah, tanzihillah, taqdisihi, menyucikan Allah, mengagungkan Allah, bahawa Allah tidak melakukan melainkan yang baik-baik belaka. Memang itu adalah kita diajar untuk mengatakan demikian. Qul kullun min indillah. Semua perkara itu memang Allah SWT tetapkan. Tapi kita tidak mengatakan melainkan yang baik-baik kepada Allah SWT. Kita Ahlus Sunnah berkata demikian, tuan-tuan. Bagaimana kelompok Ahlus Sunnah ini di bawah pimpinan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, ini bukan nama orang yang bersama kita, yang hidup bersama kita, Asy'ari ni. Ini Abul Hasan Al-Asy'ari adalah seorang ulama yang terkemuka yang berkhidmat untuk Islam. Beliau daripada keturunan Abu Musa Al-Asy'ari. Maka dia bawa title Abul Hasan Al-Asy'ari rahmatullah alaihi. Iaitu beliau memberikan satu pedoman untuk memilih jalan tengah dalam apa yang berlaku ini, di antara Jabariyah yang mengatakan manusia tak ada pilihan langsung, dan Mu'tazilah yang mengatakan bahawa segalanya kita yang buat, yang buruk yang kita buat bukan Allah buat. Semua yang buruk tu manusia buat belaka, Allah tetapkan yang baik-baik sahaja. Maka kita Ahlus Sunnah ni, tuan-tuan, dengan mazhab Asy'ariyah yang merupakan mazhab dominan dalam Islam, tuan-tuan, seperti kata Dr. Tariq Suhaidan dalam kajiannya. Ini Dr. Tariq Suhaidan merupakan pemimpin Ikhwan Muslimin Kuwait, tuan-tuan. Beliau seorang pengkaji, seorang ahli sains, seorang engineer yang terkemuka, PhD dalam engineering, petroleum engineering, tapi seorang yang bijak, tuan-tuan, genius buat kajian. Ada beliau punya siaran, kalau tuan-tuan faham, dalam bahasa Arab di Kuwait itu. Seorang yang sangat tawaduk, orang hebat. Ya, hafizahullah. Beliau membuat kajian bahawa sebenarnya dalam Islam ini pernah menaungi 1/3 dunia di bawah pimpinan Uthmaniyah dan sebagainya. Saya cerita sikit, tuan-tuan. Kebanyakan ulama-ulama Islam dan juga general-general Islam dan juga empire Islam semuanya mazhab Asy'ariyah. 90% adalah mazhab Asy'ariyah, tuan-tuan. Yang mazhab ahli hadis cuma 5% saja. Jadi kita orang beriman, kita maafkan satu sama lain. Ta'awanu fima tafaqna alaihi wa ya'zuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Kita melihat Saudi sebagai contohnya, mereka mazhab hadis, mereka mazhab Hambali. Dari seluruh akidahnya mereka memang Hanabilah. Tapi kita di Malaysia yang kuatlah Asy'ariyah. Ada juga sebagian ustaz-ustaz yang pulang di Timur Tengah, mereka milih untuk menjadi ahli hadis. Ini adalah perbezaan biasa, tuan-tuan. Ini dari sudut ijtihad. Ia bukan perkara-perkara usul, ia dalam bab akidah, tapi dalam bab furu'. Untuk pengetahuan tuan-tuan, saya tak nak cerita panjang benda ni. Dia mengungkit banyak perkara yang nanti boleh menimbulkan silap faham. InsyaAllah nanti ada peluang kita bincang dalam bab akidah. Maka apabila menyebutkan perkara ini, bahawa pimpinan mazhab Asy'ariyah ini memilih jalan tengah. Inilah mazhab yang dominan di negara kita, tuan-tuan. Iaitu di bawah pimpinan Imam Abu Hasan Asy'ari menamakan jalan tengah ini, mengatakan bahawa manusia memiliki apa yang dinamakan oleh Al-Quran sebagai Al-Kasb. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Jadi orang beriman, manusia, mereka memiliki kasb. Kasb ini saya pernah cerita kepada tuan-tuan, itu adalah upaya, usaha. Jadi usaha ini sama sekali tidak mengurangi kuasa dan kehendak Allah. Semua itu dengan pilihan daripada Allah. Ini saya nak jelaskan kepada tuan-tuan. Kita memilih, tapi belum tentu apa yang kita pilih itu Allah benarkan untuk berlaku. Berapa ramai orang yang berusaha nak jadi kaya, tapi tak kaya-kaya sampai kesudah, sampai meninggal dunia. Betul tak? Ada orang tak pilih jadi kaya, lahir je dah jadi dalam keluarga diraja. Serba-serbi senang, semuanya diuruskan orang. Wang sedar-sedar je juta-juta dalam akaun. Contohlah, tuan-tuan, tak masukkan siapa pun. Kan? Jadi itu maksudnya bahawa ada benda yang kita pilih, tapi Allah tak pilih begitu, maka ia tak jadi. Ada yang kita pilih dan Allah bagi. Ramai orang nak berkahwin tapi tak dapat kahwin, contohnya. Berapa ramai orang nak jadi kaya, berusaha pagi petang siang malam, tak jadi kaya sampai meninggal dunia. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka taala. Jadi ini kita maksudkan ada benda yang kamu kehendaki dan Allah mengkehendaki apa yang dia akan kehendaki, itu dia akan buat. Cuma kita berusaha, tuan-tuan. Itu namanya Al-Kasb. Dalam mazhab Asy'ariyah, Ahlus Sunnah, ya, Asy'ariyah adalah merupakan sebahagian daripada Ahlus Sunnah. Jangan tuan-tuan mengatakan selain daripada itu, kerana Asy'ariyah ke ataupun Ahlu Hadis ke, mereka bukan Ahlus Sunnah. Cuma ada beza-beza pandangan.
Kita orang cerdik, orang belajar cakap macam tu tuan-tuan. Jangan jadi orang jahil yang taklid, yang mendengar gurunya cakap, yang gurunya entah mana belajar, membawa pandangan-pandangan yang pelik-pelik, mentohmah orang itu dan ini. Kita tak mahu tuan-tuan. Kita jadi orang belajar, ya. Jadilah orang yang adil buat pelayan kepada orang lain. Kita tak mahu kedua-dua ekstrim. Ekstrim yang mengeluarkan Asy'ariyah daripada Ahlus Sunnah, dan ekstrim yang mengeluarkan ahli hadis daripada Ahlus Sunnah. Kita jadilah orang yang munsif, orang yang insaf. Insaf bahasa Arab maknanya orang mu'tadil, orang yang adil dalam penilaian kepada orang lain. Jadi balik kepada cerita ni tadi tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Maka mazhab Ahlus Sunnah, Asy'ariyah ini mengatakan bahawa kamu buat pilihan, kamu berusaha, tapi Allah yang tentukan akhirnya. Macam cerita Nu'man yang saya nak bawakan kepada tuan-tuan, Nu'man bin Muqarrin ini, bahawa Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu memanggilnya, aku akan lantik engkau untuk jadi ketua tentera yang penting wahai Nu'man. Maka Sayyidina Nu'man bin Muqarrin berkata kepada Rasulullah berkata kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, masa ni Nabi telah pun wafat. Wahai Amirul Mukminin, kalau lantikan itu untuk pergi berjuang mati syahid, saya terima. Tapi kalau nak pilih bawa harta, nak jadi tukang kutip cukai, Sayyidina Umar, saya tak minta maaf lah, bagilah kat orang lain. Tawaduknya beliau tuan-tuan, ya. Muhammad Sani Ahmad, betul itu Nu'man bin Muqarrin, An-Nu'man bin Muqarrin. Maka Sayyidina Nu'man pun memimpin tentera tuan-tuan yang mulia sekalian. Tentera umat Islam hanya berjumlah 30,000 orang saja. Mereka akan menentang tentera Parsi yang berjumlah 150,000 orang, 5 kali ganda bilangan mereka. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Ataupun 50,000 saja. Tentera Islam 30,000, tentera kafir Parsi 150,000. 3 hingga 5 kali ganda lebih banyak bilangannya. Sayyidina Uthman memanggil tentera semua berkumpul, mereka sembahyang, mereka berdoa, munajat kepada Allah. Aku akan berdoa, kata Sayyidina Uthman kepada sahabat-sahabat. Kamu aminkan, ya? Maka doa Sayyidina Uthman ni tuan-tuan menyebabkan tercabut jantung semua para sahabat tuan-tuan yang hadir. Doanya, ya Allah, ya Tuhan, berilah kemenangan kepada Islam dan orang Islam, dan kurniakan kepada aku mati syahid sebagai orang yang pertama gugur di jalanmu. Jadikan aku yang pertama mati syahid dalam peperangan ini. Maka sahabat-sahabat yang lain semua mengaminkan tuan-tuan. Mereka tahu betapa ikhlasnya Nu'man bin Muqarrin ini dalam doanya. Maka mereka pun menangis tuan-tuan. Mengetahui bahawa doa itu akan dimakbulkan oleh Allah SWT. Maka Sayyidina Nu'man bin Muqarrin pun berdoa, ya Allah, menangkan tentera ini dan kurniakan aku syahadah. Jadikan aku orang yang pertama mati syahid dalam peperangan ini. Maka tentera Islam pun bertempur dengan tentera Parsi yang jumlahnya 3 ataupun 5 kali ganda lebih ramai tuan-tuan. Di tempat yang penting, batasan medan Nahawan. Nun alif waw nun dal, Nahawan di Parsi. Maka pertempuran pun seperti yang telah pun dimohon kepada Allah. Maka Nu'man bin Muqarrin jatuh sebagai orang pertama mati syahid tuan-tuan. Maka adiknya menyembunyikan kematiannya itu supaya tentera Islam tidak jatuh moral semangat mereka tuan-tuan. Mereka pun berperang bermati-matian, dan akhirnya Nahawan pun jatuh ke tangan Islam. Masuklah dia sebagai satu wilayah kaum muslimin. Umat Islam menyambutnya dengan penuh kegembiraan, sujud syukur, bertakbir, tahmid, bertahlil. Lalu sampailah berita kepada mereka bahawa jeneral yang paling utama yang berdoa ketika bermula peperangan itu telah pun terkorban syahid. Mereka tidak diberitahu di tengah-tengah peperangan supaya tidak jatuh semangat mereka. Bahaya tuan-tuan kalau nak beritahu kematian orang penting, kan. Kalau kematian itu suami, isteri, nak beritahu pada anak-anak, macam mana tuan-tuan berlaku, memang berat. Memang satu perkara yang sangat luar biasa tuan-tuan. Yang saya nak ceritakan kepada tuan-tuan di sini adalah ada benda yang kita pilih, Allah bagi. Ada benda yang kita usaha, Allah tak bagi. Ada benda yang kita tak pernah usaha dan tidak pernah minta, tapi Allah bagi. Maka inilah dia akidah Ahlus Sunnah yang mengatakan bahawa segala benda yang kau minta belum tentu Allah bagi, tapi segala yang kau hendak Allah mampu untuk tunaikan. Inilah maksud ayat Allah Taala yang menyebabkan berlakunya pelbagai bentuk perselisihan faham di kalangan
kumpulan-kumpulan yang ada dalam perbincangan akidah Islam, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi saya terang kepada tuan-tuan tentang Jabariyah yang mengatakan bahawa manusia ni ibarat kapas yang ditiup angin, ke mana saja tiupan itu berlaku maka dia akan pergi, dia tak ada pilihan. Ini merupakan pandangan yang zalim terhadap manusia, tuan-tuan. Zalim terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita melihat dalam kehidupan sendiri, anak itu berjaya menjadi doktor pakar kerana dari kecilnya belajar bersungguh dia. Orang itu jadi seorang bisnesmen hebat kerana dia memang tabah, memang kuat. Apa saja berlaku, berapa kali dia bankrupt sebelum dia berjaya. Memang tabah dia. Dia berusaha dan Allah tentukan dia untuk berjaya, tuan-tuan yang berkasihan. Allah menghendaki untuknya kejayaan. Jadi apa yang kita maksudkan, apa yang dimaksudkan di sini, yang saya maksudkan, wa ma tasyauna illa yasha Allah, innallaha kana aliman hakima, bahawa sungguhnya bahawa kamu tidak mengkehendaki kecuali bila perkara itu dikehendaki oleh Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Mengetahui dalam keputusannya, tak ada apa yang dia beri kepada kamu, dan di sebalik pemberiannya itu dia sangat bijaksana, tuan-tuan yang berkasihan. Jadi perkataan aliman hakimah ni dalam konteks ayat surah Al-Insan, Allah sebut alim dulu diikuti dengan hakim. Dalam surah Al-An'am nanti ada rezeki, ada kesempatan kita akan bincang surah Al-An'am insya-Allah. Allah mendahulukan perkataan hakiman diikuti dengan aliman. Kenapa? Kalau kita lihat dalam kitab yang bertajuk Mu'tarakul Aqran fi Ijazil Quran, ini kitab karya Al-Imam As-Suyuti, itu kitab yang menarik, tuan-tuan ya. Saya sebut kepada tuan-tuan, saya ringkas, bahawa takdim dan juga takhir, mendahulu dan mengemudiankan sesuatu ayat atau perkataan dalam Quran, juga adalah merupakan satu wajah daripada wajah, satu bentuk daripada bentuk ijaz Quran sebenarnya. Kata Al-Imam Suyuti dalam kajian beliau menulis kitab yang penting ini, Mu'tarakul Aqran. Ya, anak-anak yang berada kat Indonesia Islam, yang mengikuti kuliah ni, kena jinak-jinakkan diri kalian dengan kitab-kitab penting macam ni. Ini Mu'tarakul Aqran fi Ijazul Quran. Ini ada 3 jilid ni. Al-Imam Suyuti mengatakan bahawa antara hikmah berlakunya takdim dan juga takhir dalam Quran, ada banyak perkara di sebaliknya. Nombor 1, mendahulukan satu mengemudiankan yang lain kerana namanya tabaruk. Tabaruk ni maknanya keberkatan, kerana aspek keberkatan. Kerana kita lihat sebagai contoh dalam surah Ali Imran yang dikemukakan sebagai contoh, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahawa tiada Tuhan yang maha benar melainkan Dia, dan juga para malaikatnya dan ahli ilmu. Sekarang Allah mendahulukan zatnya yang paling agung, kemudian malaikat, kemudian barulah manusia, orang yang berilmu. Jadi dalam konteks ini turutan keutamaan dan juga turutan keberkatan itu menjadi aspek kenapa didahulukan Allah, diikuti malaikat, diikuti manusia biasa. Nampak tak? Ini aspek pertama. Kenapa dahulukan satu? Yang kedua, kata Imam Suyuti, at-ta'zim, kerana mengagungkan. Lain daripada tabaruk ni tadi. Ta'zim. Ta'zim mana mengagungkan. Lalu Allah menyatakan surah An-Nisa yang pernah kita bincang dulu, may yuti'illaha wa rasul. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul ni? Kenapa dahulu Allah kemudian Rasul? Sudah tentu kerana Allah itu agung dibanding dengan manusia. Yang ketiga, mendahulukan kerana unsur tashrif. Tashrif ni maknanya memuliakan. Tadi keberkatan kan. Yang kedua, dari sudut mengagungkan. Yang ketiga ni tashrif maknanya kemuliaan. Kedudukan tu ada yang mulia, ada yang kurang mulia. Jadi Allah Ta'ala menyatakan sebagai contoh surah Al-Baqarah, al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-untha bil-untha. Orang yang merdeka dengan orang merdeka. Di dalam bab berkaitan dengan al-qisas. Qisas ni makna bunuh balik. Orang yang dibunuh tu kalau dia merdeka, maka yang digantikan tempat bunuhannya sebagai hukuman adalah orang yang merdeka juga. Wal abdu bil abdi, dan hamba lelaki, hamba lelaki. Unsa bil unsa, perempuan dengan perempuan. Jadi tengok turutan tu. Mana mendahulukan Allah akan perkataan orang yang merdeka banding dengan hamba. Jadi mendahulukan itu ada sebabnya. Kata Imam Suyuti lagi, yang keempat, mengapa Allah mendahulukan satu? Kerana munasabah. Jadi munasabah ni makna lebih munasabah untuk didahulukan satu perkara itu banding dengan yang lain. Maka beliau mengemukakan contoh dalam ayat yang ke-6 surah An-Nahl, walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Ini cerita tentang binatang. Maka kecantikannya, ya, bagaimana Allah gambarkan. Kemudian yang kelima, kata beliau, al-hathu alaihi wal haddu al-qiyam bi hadran min tahawun ka taqrimil wasiyah ala dain fi qawlihim ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Jadi dalam konteks suruhan dan juga galakan untuk menyempurnakan wasiat, ya, dalam konteks ayat ini berbanding dengan perkara yang lain. Yang keenam, as-sabaq. Ini dalam
contoh yang dikemukakan, kenapa dahulukan satu banding yang lain? Kerana mendahulukan sesuatu dengan mengambil kira kejadiannya. Seperti Allah mendahulukan malam berbanding dengan siang, mendahulukan kegelapan berbanding dengan cahaya. Perkataan yang Allah sebut dalam Quran, ya. Bagaimana Allah menggambarkan az-zulumati ila nur, yukhrijukum minaz-zulumati ila nur. Jadi mengeluarkan kamu daripada zulumat kepada cahaya. Jadi kenapa dahulukan zulumat banding dengan cahaya? Lagi yang ke-7 kata beliau, bila Allah mendahulukan perkataan, kerana ia menunjukkan kepada sababiyah. Sababiyah ni tuan-tuan kerana sebab yang tertentu. Bila Allah mendahulukan sebagai contohnya perkataan aziz atas hakim, wa huwa al-azizul hakim contohnya. Kenapa Allah dahulukan perkataan izzah, kemudian perkataan hikmah? Kerana nak menunjukkan kepada kita kekuatan itu sangat penting, kemudian baru ada hikmah. Jadi nak menceritakan Allah punya kekuasaan, kemudian baru cerita kebijaksanaannya. Jadi kepimpinan sebagai contohnya, raja itu memang hebat, dia berkuasa, dia memiliki kerajaan yang kuat dan dia bijaksana. Biasanya begitu. Jadi tuan-tuan, inilah dia antara perkara-perkara yang boleh kita lihat sebagai satu aspek ijaz. Saya bawa kepada tuan-tuan bagi menggambarkan kenapa Allah dahulukan perkataan dalam ayat ini, innallaha kana aliman hakima. Kenapa Allah dahulukan aspek ilmu bandingan aspek kebijaksanaan itu? Kerana dalam konteks penceritaan yang kita bincangkan daripada awal lagi, ia merupakan satu galakan kepada manusia untuk menyedari tanggungjawab yang mereka kena lakukan, ilmu yang mereka kena timba dalam kehidupan, dan dengan ilmu itu akan bantu mereka untuk menjadi orang yang bijaksana. Sebagaimana Allah SWT mengajar mereka antara ciri-ciri kepimpinan dan juga kehebatan Allah SWT dalam ketetapannya kat sini, ilmu perkara yang asas, kemudian baru datang kebijaksanaan. Tapi kenapa boleh dalam surah Al-An'am Allah mendahulukan kebijaksanaan diikuti dengan keilmuan? Nanti kita akan bincangkan pada waktunya, insya-Allah, tuan-tuan, ya. Dan yang terakhir sekali, yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi waz-zalimina a'adda lahum 'azaban alima. Jadi Allah Taala menceritakan dia memasukkan siapa yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya, dan orang-orang yang zalim dia telah siapkan buat mereka ni seksa yang pedih. Jadi kalau awal ayat daripada surah Al-Insan ini menceritakan tentang kejadian manusia, bahawa Allah menciptakan mereka itu mempunyai potensi dan menunjukkan mereka jalan dalam hidup, dan juga memberi kepada mereka ujian kerana sesuai dengan sifat Allah sebagai pemilik, pencipta, Tuhan kepada kita semua. Maka ujian itu adalah untuk memberi kepada kita satu kesedaran bahawa segala hukuman Allah itu yang maha adil. Kita yang pilih jalan yang mana satu. Maka tiada kezaliman langsung dalam penciptaan ujian tersebut. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, sebenarnya orang itu berusaha untuk melakukannya, lalu Allah bantu dia. Sebagaimana kisah yang pernah saya bawa dalam kehidupan, andai anak itu dijanjikan oleh ayahnya untuk dibelikan satu hadiah yang hebat, motosikal, basikal, kereta, dengan syarat dia belajar bersungguh-sungguh. Maka dia pun belajar bersungguh-sungguh, tapi dengan keputusan cemerlang itu tak melayakkan dia untuk dapat kereta, basikal atau motosikal itu. Dia kena ada duit. Duit itu datang dari bapa. Maka demikian juga dalam kehidupan ni, tuan-tuan, syurga yang dijanjikan Allah itu untuk hamba-Nya yang beramal. Beramal itu adalah usaha. Kemudian kasih sayang Allah itu dan rahmatnya adalah wang ibarat bapa. Dengannya barulah boleh beli hadiah tersebut. Jadi dengan rahmat Allah barulah orang itu masuk syurga. Kalau dengan amalannya saja tidak melayakkan, belum tentu lagi dia dapat masuk syurga. Jadi akhir surah ini berbicara pesan yang serupa. Kita dapat lihat kalau awal menceritakan tentang potensi manusia untuk milih jalan kebaikan, jalan keburukan, itu semua adalah pilihan daripada dirinya dan dengan kasih sayang hidayah daripada Allah SWT. Maka di hujung ayat ini menceritakan lagi sekali betapa pentingnya dalam hidup ini kita memilih untuk buat kebaikan dan berusaha untuk melakukannya. Allah pasti akan bantu kita, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kerana Allah tidak zalim pada hamba. Jadi dia dituntut untuk berusaha sekuat tenaga menempuh jalan yang membantu dia untuk mencari redha Allah SWT, dan kemudian Allah akan memberikan kepadanya syurga dengan rahmatnya dengan sebab kesungguhan amal salih yang dilakukan. Jadi ini semua adalah berbicara daripada awal hingga akhir menunjukkan tentang kejadian manusia dan juga kehidupan ini sebagai satu ujian. Maka akhirnya merupakan satu deklarasi, satu pengumuman penting daripada Allah SWT bahawa dia pasti akan masukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam syurga dan rahmatnya. Dan siapa yang pilih jalan daripada itu, dia lah yang derhaka kepada Allah sebenarnya. Tuan-tuan, membuat muslim-muslimat hati dan dikasihkan, saya tarik dengan di hujung tafsir Al-Maraghi pada surah Al-Insan ni. Ini tafsir Al-Maraghi, tafsir Imam
Mustafa Al-Maraghi, Fadilatul Ustaz Al-Kabir Al-Marhum. Ni adalah seorang ulama besar di Azhar. Yang merupakan seorang Ustaz Syariah Al-Islamiyah wal Lughatil Arabiyyah, Profesor Syariah Islam dan juga Bahasa Arab di Universiti Darul Ulum di Azhar. Syekh Mustafa Maraghi. Menarik tafsirnya untuk kita baca. Beliau mengatakan ma tadammanathu as-surah min al-maqasid, bahawa dalam surah ini kita dapat lihat sebagai satu rumusan. Istamalat hadhihi surah al-karimah ala arba'ati maqasid. Surah ini mengandungi 4 maqasid. Ada 4 maksad. Ada 4 tujuan dasar pijak yang dikemukakan. Yang pertama, menceritakan tentang khalqul insan, penciptaan manusia. Yang kedua, jazaa'u syakirin wal jahilin, balasan bagi orang syukur dan balasan bagi orang yang kufur. Kemudian wasful jannah wan nas, menceritakan wasful jinnah wan nas, menceritakan tentang kejadian jin dan juga manusia. Kemudian amrun Nabi SAW bisabri wa zikrillahi wa tahajjud bilail, merupakan satu perintah Allah kepada Nabi-Nya yang mulia SAW untuk bersabar menghadapi ujian, mengingati Allah, dan juga mengingati Allah itu yang paling utama dengan melakukan tahajud pada waktu malam, salat malam. Jadi ini antara mutiara yang dapat kita petik daripada bincangan surah Insan. Alhamdulillah pada malam ni dapat kita menyempurnakan. Sebelum terlupa saya menyampaikan pesan daripada penaja. Tuan dapatkanlah Habatus Sauda Birkah daripada Zahzan Travel, penaja program kita pada malam ni. Birkah Habatus Sauda ni telah pun diproses, mudah untuk kita makan sebagai satu ikhtiar pada musim pandemik ni. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dan orang yang kita sayang daripada penyakit yang sedang berlaku. Inilah kapsul yang telah pun di manufacturer seperti ini untuk mudah untuk kita makan, nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dapatkan dari tuan-tuan hadiah kepada ibu ayah kita, adik-adik kita, orang yang kita sayang. Moga-moga padanya ada usaha untuk melindungi diri daripada bahaya wabak yang sedang berlaku sekarang. Nabi telah bersabda, ini merupakan rawatan kepada semua penyakit dan hingga kematian. Habatus Sauda Birkah. Tuan-tuan, kami juga di Zahzan Travel ada masakan korma mekjol dari Palestin. Inilah korma mekjol dari Palestin. Saya bukakan untuk tuan-tuan ni. Lihat betapa menggiurkan korma ni. Dipetik fresh dari Jordan, dari Palestin, bumi Syam. Inilah korma yang difirmankan Allah dalam surah Al-Maryam, surah Maryam ayat ke-25. Wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Wahai Maryam, gegarkan pokok kurma, nanti jatuhlah buah ni untuk engkau nikmati. Merawat kesakitanmu, kerana Maryam pada waktu itu baru saja melahirkan puteranya Isa bin Maryam alaihi wassalam. Tuan, masih segar, masih menggiurkan. Mudah-mudahan jadi teman kita makan breakfast setiap hari, dan juga untuk puasa-puasa sunat kita dalam bulan haram seperti Zulhijjah ini, dan juga Muharram yang akan datang beberapa pagi saja ke hadapan kita. Galakkan puasa Tasu'a dan juga Ashura iaitu 9-10 Muharram. Baik tuan, mudah-mudahan Allah memberkati kita. Dan begitu juga kami ada korma ajwa dari Madinah. Cantik packaging ni, senang untuk bawa ke mana-mana. Ada seal dia. Dapat korma ajwa dari Madinah yang kami jual di Zahzan Travel. Dapatkan tuan, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan hadis Nabi, rumah yang tiada kurma padanya, penghuninya akan selalu kelaparan. Anak-anak kita cuti panjang ni asyik makan je kerjanya. Cuba kita galakkan makan kurma. Pagi, malam, sebutir, 2 butir. Ini kurma digalakkan makan 7 biji setiap pagi, bagi menghindari sihir dan juga racun, dalam hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Kita mengimani semua yang disabdakan Nabi adalah kebenaran. Tuan-tuan tuan, cakap saja untuk kuliah kita pada malam ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Doa pun kita dah belajar, sahabat Nabi pun kita dah sentuh, dan ayat-ayat yang menarik pun telah kita bincang, dan aspek takdim dan juga takhir dalam ayat Quran pun kita telah belajar, bahawa takdim dan takhir ini mendahulu mengemudiankan pun ada rahsia di sebaliknya sebagai satu wajah daripada wajah i'jaz Quran. Tuan-tuan, ada sikit pengumuman daripada Telaga Biru. Kalau tuan-tuan punya anak kecil yang sedang belajar membaca, ni kami ada terbitkan buku untuk kanak-kanak usia 3 hingga 6 tahun. Bacalah Manjaku, program inovasi dalam kaedah cepat membaca. Dikarang oleh mereka yang mempunyai pengalaman. Ni ada tuan-tuan, buku nombor 6, lagi nombor 3, nombor 2, nombor 1, nombor 4. Nombor dia saya tak letak turutan pula. Lihat.
Ini buku satu. Dalamnya ada pengajaran untuk mengajar anak kita membaca, patah-patah laras perkataan. Baru saja diterbit di Telaga Biru. Betul ni? Apa lagi ni? Eja sukata. Menarik sekali persembahannya. Satu, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Mari dapatkan tuan-tuan. Dapatkan daripada www.telagabiru.com.my. Mudah-mudahan dengan cara ni kita dapat menggalakkan anak kita untuk membaca. Anak usia 3 hingga 6 tahun ni dapat membaca dengan baik. Dapatkan buku ni, modul lengkap untuk membolehkan anak kita membaca dengan baik mengikut arah perkataan. Dan tuan-tuan, lagi kami ada terbitkan buku untuk UPKK. PKK untuk anak kita yang bakal nak masuk ke sekolah agama. Mereka kena memasuki ujian UPKK ni. Ada sirah, ada adab, ada apa lagi, ada ulum syariah, ada jawi dan juga khat, ada bahasa Arab. Jadi buku-buku yang terbaik ni adalah karangan daripada guru-guru yang terbaik, guru cemerlang, adab, PKK, cikgu, ustaz, ustazah, ibu ayah ini menikmati dapatkan daripada www.telagabiru.com.my. Tuan-tuan order direct kepada Telaga Biru, kami akan hantar ke rumah tuan-tuan. Usah risau tak dapat pergi kedai-kedai buku, kami hantar terus ke rumah tuan-tuan. Ini Canvas Risalat yang saya selalu galakkan tuan-tuan untuk memiliki. Cuma RM4.90 saja sebagai satu muhasabah untuk diri kita dan anak-anak kita belajar sembahyang dengan betul. Ingat, sembahyang adalah yang mula-mula ditanya sebelum ibadah-ibadah yang lain. Ada sembahyang itu sempurna yang lain. Kalau ada masalah pada salat, rosaklah yang lain. Sukarlah untuk diterima yang lain. Jadi jagalah salat kita, didik anak kita untuk salat dengan betul. Kelebihan buku ni adalah dalamnya ada second color, ada panduan dalam tulisan Jawi ni juga, Sarumi, panduan-panduan tunjuk satu persatu, ada amalinya. Kemudian ada checklist di belakang, satu persatu untuk ibu ayah tandakan bagi memastikan anak-anaknya telah melakukan ibadah itu dengan betul. Ini untuk tahap 1 bagi darjah 1 hingga darjah 3. Ini tahap 2 daripada darjah 4 hingga darjah 6. Dapatkan tuan, jadilah ibu ayah yang memeriksa masa ke semasa salat anak kita agar sempurna. Betulkan tunjukkan ni pun dengan panduan-panduan dikemukakan dalamnya. Ada gambar-gambar, tengok cara mengumandangkan azan. Kemudian ada latihan-latihan, ada checklist di belakang ni untuk kita dan surah-surah untuk dihafal. Baik tuan, dapatkan Canvas Risalat daripada Telaga Biru. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Panjangkanlah video ni pada tempat yang lain. Sekian dari saya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fikum. Sama-sama kita menangguhkan dengan baca suratul tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اتقوا الله منا ومنكم. Jumpa lagi tuan, esok insyaAllah. Atrukukum tahta riayatillah ya hifzi. Siru ala barakatillah fi amanillah wa hifzihi. Semoga tuan-tuan berada di bawah jagaan, kasih sayang, rahmat Allah Ta'ala. Kenang saya dalam doa tuan-tuan, dalam munajat tuan-tuan. Jangan lupa daku dalam doamu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.